Okey, salam semua. Hari ini kita akan lihat bagaimana untuk menjawab soalan 11 kertas sains SPM bagi soalan 11 di kertas 2. Okey. Kita akan lihat dulu teknik-teknik menjawab komponen-komponen yang ada dalam kertas 2 soalan 11. Okey, kalau sebelum ni dalam paper KBSM, soalan ni adalah soalan 10 dan selepas ditukarkan kepada KSSM, soalan ni menjadi soalan 11. Okey, mari kita lihat bersama-sama bagaimana untuk menjawab soalan 11. Tidak banyak berbeza dengan soalan 10 KBSM sebelum ini. Okey, kita lihat setiap bahagian yang akan diuji. Okey pelajar, pertama sekali kita lihat bagaimana untuk menjawab soalan penyataan masalah. Okey, bila kita nak jawab penyataan masalah, biasanya kita mulakan dengan ayat tanya. Perkataan untuk bertanya masalah itu. Biasanya kita akan gunakan perkataan bagaimanakah, lepas itu MV mempengaruhi RV. So, bagaimanakah MV mempengaruhi RV? Jangan lupa letak tanda soal. Okey, biasanya ini membawa 1 markah. Okey. Kalau KBSM, saya rasa tiada soalan penyataan masalah, tapi dalam KSSM, soalan penyataan masalah dimasukkan. Sampai sekarang kita belum ada paper SPM sebenar, tapi berdasarkan buku-buku di pasaran, berdasarkan apa info yang kita dapat daripada JU Kebangsaan, JU Negeri, JU daerah dan sebagainya, kita dapati bahawa soalan penyataan mungkin ditanya dalam soalan SPM sebenar bagi KSSM. Okey, kemudian hipotesis. Okey, hipotesis biasanya pelajar tiada masalah untuk menjawab seperti biasa. Hipotesis adalah digunakan untuk menyatakan hubungan antara MV dan RV. Okey. Hipotesis ni kita tahu ia adalah kesimpulan awal yang belum diuji. Maksudnya ia nyatakan sebelum eksperimen itu dijalankan. Seperti biasa kita boleh gunakan jika maka. Kalau ada data 3 data dan ke atas kita boleh guna semakin. Tapi cikgu lagi suka guna perkataan apabila maka. Okey, sebab apabila maka boleh digunakan untuk eksperimen perbandingan, eksperimen yang ada data. Jadi benda ni boleh digunakan untuk kebanyakan jenis soalan. Cuma dalam hipotesis ni, pelajar kadang-kadang dia suka ambil terus daripada soalan. Tidak salah. Sekiranya soalan telah menyatakan hipotesis yang jelas. Cuma kalau dalam soalan itu ada perkataan yang kurang jelas, seperti mempengaruhi, bergantung kepada, berbeza, tu jangan masuk dalam hipotesis. Okey. Saya rasa hipotesis pelajar tiada banyak masalah. Kita terus pergi dekat tujuan. Tujuan kalau bagi para pelajar digalakkan untuk menulis untuk mengkaji hubungan antara. Okey, kalau awak tulis untuk mengkaji pun tak salah. Tapi digalakkan untuk menulis untuk mengkaji hubungan antara. Kenapa digalakkan untuk menulis mengkaji hubungan antara? Bila kita tulis hubungan antara, pelajar tahu ada 2 pemboleh ubah yang akan dikaji. Okey, so di sini kita tahu kita perlu ada 2, ada hubungan. Okey. Satu lagi cikgu lupa ingatkan. Biasanya untuk pernyataan masalah dengan hipotesis kita boleh guna rangsangan soalan. Rangsangan ni bermaksud gambar rajah yang diberi. Kan kalau pelajar sebelum ni dia tahu untuk hipotesis kita boleh guna rangsangan soalan atau situasi soalan.
Bila masuk ke tujuan, kita akan berdasarkan pada eksperimen yang dia minta kita buat berdasarkan radas-radas yang diberi. Okey, jadi bermula pada soalan tujuan, rangsangan soalan tidak boleh digunakan. Okey, sekarang ayat untuk membuat tujuan apa dia? Untuk mengkaji hubungan antara MV dengan RV. MV terhadap RV. So ikut kesesuaian lah pelajar. Cuma awak kena tahu bagi soalan tujuan kita akan gunakan perkataan awalan dia apa untuk mengkaji hubungan antara, tengoklah MV dengan RV bagi soalan yang diberi tu pelajar kena faham dengan jelas. Sebab tu bila dapat soalan, baca teliti, cari dulu semua pemboleh ubah dia. Bila awak sudah pandai pemboleh ubah, banyak markah awak boleh dapat dalam penyataan masalah pun ada MVRV, hipotesis pun MVRV, tujuan pun MVRV. Okey, pergi dekat pemboleh ubah. Okey, kita ada pemboleh ubah, dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, kalau dimanipulasi kita tahu ia diubah di awal eksperimen. Benda yang berubah diubah untuk mendapatkan benda yang berubah di akhir eksperimen, iaitu keputusan atau hasil kita adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Malar adalah benda yang sama perkara yang sama kita tetapkan dalam eksperimen itu daripada awal hingga akhir. Okey. Setakat ni saya rasa bila cikgu ajar pemboleh ubah kebanyakan pelajar pandai cari. Cuma terkeliru adalah so sentiasa ingat pemboleh ubah dimanipulasi yang diubah pada awal eksperimen untuk mendapatkan benda perkara yang berubah di akhir eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas. Okay, gerak balas adalah keputusan kita, hasil kita, apa yang kita ukur dalam eksperimen itu. Dimalarkan adalah perkara yang sama daripada awal sampai akhir kita samakan dalam eksperimen itu. Okey, radas dan bahan ni pelajar, kalau sebelum ni pada KBSM kita ada senarai radas dan kita perlu tambah sekurang-kurangnya satu radas. Okey, yang radas penting yang perlu bagi menjalankan eksperimen itu. Bagi KSSM, cikgu tengok lately kebanyakan soalan disediakan. Sebab apa? Markah bagi senarai radas dan bahan ni diambil dekat sini. Ini tambahlah iaitu penyataan masalah. So yang ini dah dibuang. Dia dah bagi radas dan bahan bagi soalan. Okey. Bagi kaedah, anda digalakkan melukis gambar. Okey. Kalau dia melibatkan pemboleh ubah dimanipulasi tu ada dua, kita akan ada dua gambar raja berlabel. Jadi tidak perlulah nanti di bahagian nombor 4 tu kita guna perkataan ulangi. Saya lagi suka pelajar lukis dua gambar raja. Okey, dekat gambar raja nanti kita boleh dapat markah bagi kaedah 1 dan kaedah 2. So gambar raja awak ni mestilah berfungsi, berlabel. Okey? Tepat, telah dilukis radas dan bahan yang betul dan ditunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, nak dapat markah ketiga pun boleh pelajar, iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan. Awak letaklah dekat sini berapa hari. So maksudnya markah 1, 2, 3 ni awak boleh dapat dalam raja kalau awak pandai lukis dan labelkan serta memberitahu syarat eksperimen di bawah gambar itu. Okey. Kita tengok bagaimana untuk menulis kaedah. Okey, kaedah kaedah pertama kita ada 4 markah pelajar bagi kaedah. Markah pertama, always mulakan ayat, sediakan radas dan bahan. Lepas tu kita nak uji di sini teknik pelajar menyusun, bagaimana penyusunan radas dan bahan itu. Okey. So dalam gambar raja A dengan B katakan,
So apa benda-benda yang sama di kiri dan kanan? Maksudnya rajah 1 dan rajah 2. Nanti bila cikgu tunjukkan contoh soalan, saya akan terangkan dengan lebih detail. Okey. Bagi kaedah 2 pula, kita akan lihat bagaimana pelajar memberi arahan untuk menguji pemboleh ubah dimanipulasi. So apa yang berbeza? Apa yang membezakan rajah 1 dengan rajah 2? Okey. So nombor 3 pula syarat eksperimen dan akan ada ayat biarkan. Okey. Syarat dia apa? Perlu ke sesuatu bahan kimia itu dituangkan baru dapat hasil. Perlu ke dipasang sesuatu baru dapat hasil. Contoh dalam soalan mikroorganisma terbalikkan piring Petri baru dapat hasil. Itu semua dipanggil syarat. Dan kemudian kita kena nyatakan eksperimen ni perlu dibiarkan selama berapa jangka masa dia. Contoh berapa hari, 3 hari, 4 hari, 30 minit. Okey. So ini awak akan, bila awak nyatakan dengan jelas, awak akan dapat 1 markah. Okey, tadi samalah teknik bahan dan radas ni 1 markah. Pemboleh ubah dimanipulasi 1 markah. Perhati dan rekod. Ini poin yang keempat, iaitu perhati dan rekodkan RV selepas berapa hari contohnya. Okey. Perhati dan rekodkan. Mestilah RV yang boleh diukur. Nak rekod RV dia mesti boleh ukur pelajar. Okey. Ini cuma rangka kasar sahaja. Awak boleh ada cara lain Cikgu bagi tahu ni rangka kasar sahaja, di mana awak dapat 4 markah bagi kaedah. Okey, pergi dekat bahagian jadual. Jadual kita perlu tahu bahawa kita akan isi MV dan RV. Okey, MV akan masuk di portion bahagian yang pertama, RV di kedua. Unit perlu dinyatakan jika ada. Kalau setakat keadaan ni tak ada unit lah tapi biasanya kalau ada unit kena nyatakan unit. Bagi MV semua data perlu dimasukkan, perlu dicatatkan. Cuma bagi RV data tidak perlu dicatat. Okey. Ini tinggalkan kosong. Dapatlah 1 markah di sini. So total markah sekarang berapa? Okey. Kalau betul semua, pelajar boleh skor 10/10. So kalau awak faham cara menjawab bahagian KPS iaitu soalan 11, memang mudah untuk awak skor 10 markah ini. Saya rasa jelas pelajar. Nak lagi jelas, cikgu akan bagi satu contoh soalan. Lihat contoh soalan ini. Okey. Kita baca. Susu segar yang disimpan pada suhu bilik menjadi busuk selepas 1 hari. Okey. So keyword dia suhu bilik, dia jadi busuk selepas 1 hari. Okey, tetapi susu segar yang disimpan di dalam peti sejuk, dia tidak busuk walaupun selepas 2 minggu. Okey. Sekarang, perkara pertama yang pelajar perlu buat adalah, kita tengok permintaan soalan. Permintaan soalan apa dia? Dia minta pernyataan masalah hipotesis bagi B. Okey. Ini macam cikgu cakap tadi, ini dipanggil sebagai rangsangan soalan. Okey, rangsangan ini boleh digunakan untuk menjawab soalan A dan B. Okey. Bagi soalan C, rangsangan ini tidak boleh digunakan. Selepas dia dah bagi radas dan bahan dekat sini, rangsangan soalan ni sudah tidak boleh digunakan. Okey, kita lihat
bagaimana untuk menjawab pernyataan masalah berdasarkan kaedah yang cikgu ajar tadi. Okey, kita dah tahu masalah kita bila susu itu disimpan pada suhu bilik, ia menjadi busuk selepas 1 hari, dan apabila susu itu disimpan di dalam peti sejuk, ia tidak busuk walaupun selepas 2 minggu. Okey, kita nak buat masalah dia pula. Cikgu dah sediakan rangka untuk awak. Okey, bagaimana untuk menjawab soalan ini? Okey. Cuba. So sekarang nak letak apa dekat sini? MV, RV. So bagaimana untuk membuatkan masalah dia? Okey, MV kita apa dalam soalan ini? Bagaimanakah apa? Suhu. Okey, mempengaruhi apa? Boleh tak kita guna susu? Okey, boleh bagi penyataan masalah tidak salah sekiranya anda menggunakan rangsangan daripada soalan. Okey. So bagaimanakah apa suhu mempengaruhi keadaan susu. Boleh? Suhu mempengaruhi keadaan susu. Terusnya kita lihat bagaimana untuk membuat hipotesis. Okey pelajar, rangsangan masih boleh digunakan. So kita pilih salah satu. So ini tak ada data, 3 data apa berturutan dan sebagainya. Ini perbandingan pelajar. Kita lihat pada suhu bilik, susu menjadi busuk selepas 1 hari. Then dalam peti sejuk tidak busuk walaupun selepas 2 minggu. Pilih salah satu keadaan ini So kita pilih yang mana? Kalau nak senang, jika apa? Nak pilih mana satu sekarang? Okey, katakan cikgu pilih pada saya type untuk memudahkan awak. Pada suhu bilik. Awak nak pilih dalam peti sejuk pun boleh. Okey. Cikgu bagi warna dekat sini bagi awak nampak kita bagi warna apa? Biru boleh. Okey. Pada suhu bilik, apa yang berlaku? Apa yang terjadi pada susu tadi? Okey, kita kembali ke atas, kita lihat pada suhu bilik apa yang terjadi kepada susu itu? Okey. Dia menjadi busuk selepas 1 hari. Okey, keadaan dia sebab kita tengok keadaan susu kan tadi. Cikgu tak tulis kat sini. Iaitu sebab tadi kita tengok keadaan susu. Okey. So pada suhu bilik, apa yang terjadi kepada keadaan susu tadi? Okey, maka keadaan susu menjadi busuk. Busuk tu maksud dia apa? Menjadi rosak. Okey, boleh pelajar jelas? Okey, dapatlah 1 markah. Okey, MV dan RV kita pelajar. Okey, cikgu warnakan dia bagi nampak. So suhu bilik ni adalah MV, ini adalah RV kita. Okey, awak nak letak peti sejuk pun boleh. Jika dalam peti sejuk maka keadaan susu masih Kita tengok balik dekat soalan maka keadaan susu tidak busuk walaupun selepas 2 minggu. Boleh juga. Okey. Seterusnya, tujuan. Dah lupakan susu tadi. Sekarang kita kena rujuk kepada soalan C. Okey, sebab tu setiap kali buat soalan bahagian C soalan 11, lepas awak habis je jawab hipotesis dan pernyataan masalah, buat satu garis pemisah, indikator dia
untuk apa kita buat benda ni? Supaya kita faham bahawa rangsangan di atas atau situasi di atas tidak boleh dibawa untuk menjawab soalan C. Okay. So dekat bawah ni jawapan kita perlulah berdasarkan apa? Radas dan bahan yang disediakan. Okey, dia sediakan apa kat sini? Piring Petri, agar nutrien, kultur bakteria Bacillus subtilis, pita selofan. Okey, huraikan satu eksperimen. Dia tak nyatakan berapa, dia harap pelajar dapat menghuraikan, merangka satu eksperimen. Okey, tujuan. Dah lupakan susu tu. Sekarang kita boleh ambil hipotesis dia tapi tidak boleh mengambil keadaan itu. So keadaan susu tadi itu adalah menceritakan tentang pertumbuhan bakteria. Okey. So sekarang kita lihat. Sekarang apa tujuan kita? Untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV juga. Okey, kita ada MV dan RV. Okey, MV kita apa? MV kita apa tadi? Kita type lah nak mudahkan awak. Untuk mengkaji hubungan antara okey. Nak tulis kesan suhu boleh, suhu pun boleh Okey, kita buat dengan jelaslah kesan suhu. Kesan suhu dengan siapa sekarang? Okey, kesan suhu dengan boleh tak letak keadaan susu? Tak boleh. Kan cikgu dah kata rangsangan jangan bawa turun. Sebab tu kita dah gariskan buat pemisah tadi. Susu dengan apa? Pertumbuhan bakteria. Okey, pertumbuhan bakteria adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Kita buang benda ni tak nak. Okey. Jadi pertumbuhan bakteria adalah pemboleh ubah bergerak balas pernyataan. Benda tak boleh ukur tapi betul lah jawapan dia. Macam mana kita ukur pertumbuhan bakteria? Dengan melihat bilangan koloni tengok salah spelling. Okey, bakteria. Okey. So pelajar, awak boleh tulis dengan pertumbuhan bakteria atau bilangan koloni bakteria. Dua-dua diterima pelajar. Sekali lagi kesan suhu iaitu suhu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pertumbuhan bakteria adalah pemboleh ubah bergerak balas. Bilangan koloni bakteria juga sama bergerak balas. Okey. Sekarang kita nak cari pemboleh ubah. Pemboleh ubahnya sebenarnya pelajar dah nampak pemboleh ubah daripada awal jadi tak ada banyak isu lah. Okey, apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Okay. Malar apa dalam eksperimen ni berdasarkan rajah ni? Kita menggunakan, cikgu dah kata gunakan, nak buat pemboleh ubah rujuk bahan jangan tulis piring Petri. Okey, bahan kita apa? Dia ada agar nutrien, dia ada kultur bakteria Bacillus subtilis. Okey, kita ada dua bahan. So biasanya bahan dalam bentuk cecair, cikgu selalu ingatkan di kelas, letak parameter apa kat depan? Okey, isi padu. Pelajar yang selalu join kelas teacher dia tahu. Isi padu agar nutrien. Kalau awak tulis isi padu kultur bakteria pun diterima juga. Kalau awak tulis isi padu kultur bakteria pun diterima juga. Bagi semua eksperimen mikroorganisma, jenis mikroorganisma atau jenis bakteria pun diterima juga. Kalau awak tulis tempoh masa eksperimen pun diterima juga. Banyak tapi cuma dalam SPM markah tiada untuk pemboleh ubah dimalarkan. Ni cikgu ajar je macam mana buat pemboleh ubah dimalarkan. Biasanya untuk pemboleh ubah peruntukan markah dia ada dua, iaitu dimanipulasi dan bergerak balas.
Okey. Tadi cikgu kata apa? Tambah satu lagi, kalau nak tambah apa tadi? Tempoh masa. Okey. Ni yang penting pula, manipulasi. Manipulasi tadi apa? Very simple. Apa dia pemboleh ubah dimanipulasikan kita? Okey, daripada awal dah berapa kali cikgu ulang dah Suhu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, benda yang ubah pada awal eksperimen. Okey. Pergi dekat pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita ukur? Boleh ke kita turunkan keadaan susu? Boleh? Tak boleh pelajar. Keadaan susu tidak boleh diturunkan. Ingat, kita dah buat satu garis panjang dekat sini. Indikator dia apa? Jangan bawa turun situasi di atas untuk menjawab soalan C. So sekarang apakah pemboleh ubah bergerak balas kita? Berujuk kepada bahan dan radas, kita nak ukur apa? Kita nak tengok apa? Pertumbuhan bakteria atau apa? Bilangan. Ni yang boleh ukur lah. Saya lagi suka kalau pelajar jawab pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diukur, sebab ini akan memudahkan awak nanti bila awak nak jawab prosedur dan penjadualan data pelajar. Okey, ini adalah RV awak. Okey. Okey pelajar, sama, beza dan hasil. Malar maksudnya benda yang sama. Manipulasi dibezakan daripada awal eksperimen. Hasil keputusan kita adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pergi dekat prosedur atau kaedah. Okey pelajar. Ini macam mana nak buat? Macam cikgu cakap tadilah. Prosedur atau kaedah ni pelajar. Okey. Okey pelajar. Kita lihat ayat pertama yang cikgu suka anak-anak murid tulis adalah sediakan radas dan bahan selepas lukis benda ni. Okey. Radas dan bahan perlu dilukis. Saya besarkan sikit supaya awak nampak. Kalau tak silap teacher, benda ni ada di muka surat 25 dalam buku teks eksperimen ni ada. Setiap pelajar perlu buat eksperimen ni biasanya cikgu-cikgu akan buat di sekolah. So kita sediakan 3 piring Petri, kita labelkan. Okey. Sebab cikgu ambil gambar dekat buku tu. So ini kita labelkan A, ini B, ini C. Okey. A letak pada suhu bilik, B letak di suhu 5 darjah Celsius, C kita letak pada suhu 70 darjah Celsius. So ini sudah jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Then apakah pemboleh ubah dimalarkan? Ini dia. So nombor 1 radas dan bahan dah settle. Lepas tu nombor 2 benda yang berbeza dah settle, manipulasi dah settle. Okey. So dia dah dapat 2 markah dekat situ. Nak dapat markah yang ketiga apa? Kena bagi tahulah letak di mana dan sebagainya. Kalau awak tak nak buat prosedur. Tapi saya galakkan pelajar melukis dan membuat prosedur. Okey. Okey pelajar. Kita lihat bagaimana untuk menulis prosedur. Okey pelajar. Pertama, sediakan radas dan bahan. Ini ayat wajib yang biasa cikgu suruh buat di kelas. Okey. Lepas tu isikan. Isikan apa pelajar? Tengok radas dan bahan yang diberi pada soalan. Okey, isikan apa dalam ni? Tengok sini. Okey. Isikan apa? Okey, isikan apa kat sini? Okey, isikan apa? Oh my god, cikgu tersalah tekan. Jap. Okey. Isikan apa kat sini? Kita buat ayat Okey.
kita tahu kita perlu isikan isi padu apa? Kita perlu isikan apa? Agar-agar, nutrien dan kultur bakteria. Okey, isikan apa? Okey, kita buat ayat pelajar. Isikan agar nutrien okey dan kultur bakteria okey ke dalam piring Petri. Okey, kalau awak nak letak apa isi padu dia pun boleh. Okey. Dengan apa? Dengan isi padu yang sama. Okey. Ini wajib. Okey, dengan isi padu yang sama. Okey. Piring Petri bukan A, B Kita ada 3 jadi A, B dan C. Okey, dengan isi padu yang sama. Okey. Kalau awak letak berapa ml, awak tak nyatakan sama pun tak apa Contoh cikgu letak kat sini 10 ml. Atau sentimeter padu apa? Agar-agar nutrien dan kultur bakteria ke dalam piring Petri A, B dan C. Okey. Macam tu tak perlu letak ni pun tak apa. Okey, tutup sekeliling piring Petri dan lekatkan menggunakan pita selofan. Dan lekatkan menggunakan pita selofan 1 markah. Okey, jap. Okey. Lepas tu benda ni cikgu nak buang ni. Okey, seterusnya letakkan piring Petri yang siap ditutup pada suhu seperti berikut. Ini kita punya MV kita kita nak ukur MV pada soalan nombor 2. So piring Petri A pada suhu bilik, piring Petri B pada suhu 5 darjah Celsius, radas C iaitu piring Petri C pada suhu 70 darjah Celsius. Okey, soalan nombor 2 kita akan lihat bagaimana untuk mengukur pemboleh ubah di manipulasi. Okey. Okey, seterusnya nombor 3 sekarang. Nombor 3, apa yang perlu buat? Apa syarat eksperimen ini? Okey, apakah syarat eksperimen ini? Syarat dia apa? Apa yang perlu dibuat pada piring Petri ni kalau nak tengok hasil dia? Perlu apa? Terbalikkan. Piring Petri ini perlu diterbalikkan. Jadi bagi arahan, terbalikkan piring Petri. Simpan di tempat gelap pada suhu bilik. Okey, lepas tu apa lagi yang cikgu kata wajib ada kalau dia nombor 3? Saya turunkan ni lari sikit. Okey. Nombor 1, radas dan bahan yang sama. Nombor 2, berbeza MV kita. Dan nombor 3, syarat kita, CV kita. Terbalikkan piring Petri, simpan di tempat gelap pada suhu bilik. Ini syarat. Dan seterusnya perlu dinyatakan. Biarkan berapa lama kita nak biarkan berapa lama benda ni? 3 hari, 4 hari, 5 hari. Biasanya dekat sekolah kita akan biarkan radas selama berapa hari? Contohlah pelajar 3 hari. Nak tulis 4 hari pun tak salah, 5 hari pun tak salah. Okey, kita biarkan selama 3 hari contohnya. Sedapatlah 1 markah. Okey, kan kita tahu masa adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, terbalikkan tu syarat. Sebab tu cikgu dah letak dekat sini nombor 1 perlu radas dan bahan yang sama.
Then kedua berbeza MV kita, then pergi dekat CV kita Last kali, saya selalu ingatkan letak perkataan perhati dan rekod. Kalau awak tulis perhati sahaja salah, rekod sahaja salah. Perhati dan rekod apa pelajar? Okey, ingat perhati dan rekodkan RV. RV boleh nampak. Sebab tu cikgu kata, cikgu lagi suka kalau awak jawab bilangan koloni bakteria. Sebab ini adalah RV nampak. Okey, pemerhatian. So, masukkan apa yang perlu diperhatikan dekat sini. Iaitu apa? Bilangan koloni bakteria. Okey, rekod apa tadi? Bilangan koloni bakteria. Okey, kita perlu perhatikan bilangan koloni bakteria. Okey. Boleh pelajar? Ni syarat kita tadi. Okey, lepas tu ini semua yang pelajar tak boleh miss Cikgu highlight biru. Okey, ini semua adalah MV kita. Okey, suhu yang berbeza. Kita bezakan 3 suhu dekat sini. Okey, pelajar dapat berapa markah ni? 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey pelajar, sekarang kita lihat penjadualan data. Okey, kita tahu dalam penjadualan data, okey, apa yang perlu ada pelajar? Dekat bawah ni, okey lari. Okey, dalam penjadualan data kita perlu ada MV dan RV. Okey, kalau kita lihat dalam teknik menjawab yang cikgu ajar sebelum ni, kita perlu ada MV dan unit jika ada, RV dan unit jika ada. MV semua data perlu diisi, RV data tidak perlu diisi title dia cukup. Okey, kita kembali kepada soalan. So MV kita apa belajar tadi? MV kita apa? Okey, kita ada suhu. Okey, MV kita tadi apa? MV kita kat sini adalah suhu dalam unit darjah Celsius. RV kita apa? Bilangan koloni bakteria. Okey, nyatakan bilangan koloni bakteria. Okey. Lepas tu yang pertama suhu apa? Atas tu cikgu tulis tak apalah. Suhu bilik. Okey, yang kedua pada suhu 5 darjah Celsius. Dalam peti sejuk sebab kita dah letak unit dekat sini, bawah tak perlu letak unit. Okey, ketiga 70. Kita akan letak dalam inkubator. Kalau nak lagi detail dekat radas tadi, awak boleh masukkan dekat sini peti sejuk. Dekat suhu 70 ni inkubator ni lagi tepatlah. Tapi secara asasnya kalau awak buat simple macam ni, tepat, jelas, awak masih boleh mendapat markah penuh. Okey, ini rangka jawapan penuh lah cikgu share. So boleh lihat di sini, cuma ada pembetulan sedikit di sini. Okay. A, B, dan C. Okey. Okey, ini gambar radas tadi. Saya buang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Harap awak jelas. Okey, terima kasih semua.